Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Ramadan dan selamat menonton rancangan Ramadan kali ini. Dan sebagaimana biasa, anda bertemankan saya, Abdul Rauf Mas Khazin, dalam rancangan Ramadan kali ini, rancangan yang mana kita akan dapatkan pandangan, tips dan juga nasihat daripada dua individu dengan kepakaran yang berbeza. Apa khabar dengan para penonton sekalian? Kita doakan agar semuanya berada dalam kesihatan, keafiatan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Pada episod-episod yang sebelum ini, kita telah pun bersama dengan Ustaz Zuzhan, Dr. Zuraimi dan beberapa yang lain untuk kita bincangkan tentang pekerja asing dan juga jarak selamat. Dan pada kali ini ataupun episod kali ini, kita akan bersama dengan Dr. Syed Harun, ya, dan juga Ustaz Mizi Wahid. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin sebagai permulaan lah ya bagi rancangan ini, saya nak tahu lah mungkin bagi doktor ya, sejauh ini bagaimana agaknya CB ataupun pemutus rantaian jangkitan ni? Buat masa ini memang pemutus rantaian ini agak menjejas kehidupan kita seharian. Apabila di hospital ataupun sebagai kerjaya, memang pemutus rantaian ini menjejas bagaimana kita mengendalikan pekerjaan kita, baik dari segi memakai pelitup, memakai gaun dan sebagainya, dan juga sambil kita menjaga pesakit-pesakit kita, kita juga tetap mesti ada keprihatinan tentang bagaimana kita berbual dengan pesakit. Mereka semua semestinya rasa gerun, gelisah, dan ini antaranya cabaran-cabaran saya di kerja lah. Dan kalau baru-baru ini kita diberitahu tentang lanjutan bagi pemutus rantaian jangkitan ataupun CB ni, apa agaknya reaksi doktor? Saya rasa sebagai peribadi, saya rasa ini langkah yang diperlukan. Memang apabila ada gejala ataupun ubat-ubat di luar, memang kita perlu prihatin kepada kemaslahatan masyarakat. Dan ini langkah yang memang diperlukan. Ustaz pula agaknya macam mana agaknya reaksi Ustaz bila mula-mula kita dengar adanya lanjutan bagi CB ataupun circuit breaker ni? Saya secara peribadi pula, saya memang dah jangkakan akan dilanjutkan kerana saya melihat setiap hari dalam berita ya, angka pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID ni semakin meningkat pada waktu itu. Dan saya rasa ini pun yang terbaik untuk semua yang berkaitan dan semua rakyat Singapura ini. Saya rasa ini yang terbaik supaya kita dapat menghapuskannya secukupnya, sehingga mana kita tidak lagi harus rasa bimbang, rasa khawatir bagaimana keadaan kita di luar, anak-anak kita ke sekolah ya, dan ahli keluarga kita, lebih-lebih lagi dengan ibu bapa kita ya. Macam saya, kedua ibu bapa saya dan mertua saya, mereka dah lanjut usia yang dikira sebagai vulnerable group Jadi mereka ni pun kita bimbang kalau terus diberikan kebebasan, takut-takut mereka akan yang paling mudah dijangkiti. Jadi saya rasa ini satu keputusan yang baik dan selagi mana kita semua menjalankan tugas kita, kita bertanggungjawab ya, dan mendengar peraturan-peraturan ataupun nasihat-nasihat yang telah disampaikan kepada kita, saya yakin ia akan dapat dapat dilihat results yang positif tidak lama lagi lah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan dalam tempoh pemutus rantaian rantaian berjangkit ini apakah mungkin perbezaan yang Ustaz rasakan sendiri? Banyak perbezaan yang dapat saya rasakan secara peribadi. Pertama sekali dari segi kerjaya, macam tadi doktor pun sebutkan, kerjaya kita semua terjejas. Saya ni, syarikat saya menganjurkan acara-acara. Jadi acara-acara semua yang biasanya dianjurkan di luar itu semua harus dibatalkan ya. Dan sekarang ini menjalankan kelas-kelas, workshop saya, bengkel-bengkel saya semua di webinar ya, dibuat secara online semuanya. Tapi alhamdulillah itu telah diterima baik oleh semua pelajar-pelajar dan peserta-peserta. Dan saya juga mempunyai 4 orang anak kecil ya, dan itu memang satu cabaran yang satu lagi yang harus saya dan isteri saya tangani. Kerana mereka semua mempunyai HBL, home based learning, sehingga yang kecil pun, yang baru berusia 2 tahun setengah pun, dia punya preschool ada juga homework. Nanti teacher dia tanya dah buat ke belum ya. Jadi banyak yang harus kita berikan tumpuan, perhatian, membahagikan masa. Tapi alhamdulillah dah sebulan saya rasanya kita dah mula
untuk membiasakan diri kita, mengatur masa mereka dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan okey doktor, dengan dengan tempoh pemutus rantaian jangkitan ya, kita dapati telah menasihatkan beberapa perkara. Seperti contohnya kita kena amalkan jarak selamat, kita kena kekal di rumah dan bekerja juga dari rumah, belajar dari rumah. Jadi persoalannya saya ingin tanyakan di sini, apakah ini mungkin boleh menyebabkan ataupun menjadi faktor kepada masalah kesihatan ataupun kesihatan mental? Okey, secara purata memang akibat perubahan dari segi kehidupan kita, mungkin benda-benda yang sudah menjadi lumrah sebelum ini seperti keluar secara bebas, pergi bershopping, bersua muka, berinteraksi dengan kawan secara mesra, mungkin setelah perintah-perintah ini sudah diterakan kepada masyarakat, dari segi peribadi seseorang itu rasa terkurung ataupun susah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sosial yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi secara purata semua orang akan rasa mungkin ada sedikit rasa tertekan, ada sikit luaran dari comfort zone yang terbiasa, dan ini mungkin membawa kepada seseorang itu rasa gelisah, rasa murung, dan mungkin ini menyebabkan kekurangan dari segi kebebasan yang sedia ada sebelum ini. Jadi secara purata seseorang itu mungkin akan rasa tertekan. Ia tidak semestinya dikatakan sebagai penyakit mental. Malah dari segi skop mental health ataupun mental wellness, kita boleh katakan ia satu reaksi yang normal, yang biasa dalam keadaan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin bagi mereka yang sebelum ini memang menghidap penyakit mental, dengan pemutusan rangkaian berjangkit ini, mungkin mereka rasa lebih tertekan, mungkin mereka rasa lebih kurang upaya untuk menangani beban emosi ini, dan itu bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, ada pentingnya mereka berjumpa doktor ataupun sekurang-kurangnya memberitahu saudara mara, kaum kerabat untuk merasa ketenangan diri sendiri. Baik, terima kasih doktor atas perkongsiannya. Baiklah, kalau kita doktor sebutkan tadi tentang stres, tekanan ataupun kemurungan, kita juga kadang-kadang kita dengar daripada mulut-mulut orang, mereka kata kau ni stres, kau ni murung sebab kau punya iman tak kuat, iman kau lemah dan sebagainya. Mungkin saya nak dengarkan daripada Ustaz Mizi sendiri. Apakah mungkin komen Ustaz? Memang saya sering juga dapat aduan daripada ramai anak-anak muda ya. Mereka mengatakan bila mereka mengadu kepada ibu bapa mereka tentang stres mereka dan sebagainya, ada yang sampai dah hampir yakin yang mereka ini didiagnose dengan ada sejenis mental health punya problem, tetapi ibu bapa mereka hanya menolak ke tepi dan mengatakan ini kau kurang iman, mungkin kau solat lebih sikit dan sebagainya, kena zikir, kena baca Quran lebih dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu komen yang mungkin terlalu terlalu simplistik, dan ia juga sebagai satu macam tanggapan yang saya rasa kurang tepat, kerana ada banyak faktor-faktor lain yang boleh membuatkan seseorang itu diberikan masalah mental health ini, dan ia tidak semudah itu. Jadi nasihat saya adalah kalau kita mengenali seseorang dalam keluarga kita terlebih dahulu yang ada simptom-simptom yang mereka menunjukkan sewaktu sakit breaking period ini, seolah-olah mereka ini stres, dan stres mereka mungkin di luar kebiasaan. Sebab doktor tadi sebutkan mungkin ada yang stres biasa saja, tapi mungkin ni lain sedikit lah. Dia dah lama tak berbual dengan orang, dia duduk, dia tak suka bangun, dia
dia tak nak bangun daripada katil dia, dari selimut dia tidur sepanjang hari dan sebagainya. Jadi ini mungkin ada tanda-tanda yang negatif ya. Jadi apa yang kita boleh bantu, mungkin kita boleh cadangkan ya. Nak tak kalau kita callkan seorang doktor, seorang profesional yang boleh melihat anda, nak tak kita buat appointment dan sebagainya untuk berjumpa dengan pakar-pakar. Saya rasa itu antara perkara yang baik yang boleh kita bantu, dan bukan hanya melontarkan komen-komen seolah-olah ini semua masalahnya semua punca daripada keimanan yang lemah ya. Bukan itu saja, saya rasa kadang ada orang kata ni ada gangguan lah kan. Itu mungkin juga. Pendapat saya tentang sama ada keimanan kita, agama kita, kerohanian kita ada kaitan tak dengan ini. Saya rasa kalau ada kaitan pun, kaitannya adalah ia sebenarnya boleh membantu. Jadi kalau kita ni stres sangat, selalu rasa macam ada kemurungan ya, saya menasihatkan selain daripada berjumpa dengan pakar secepat mungkin, juga dalam waktu itu banyakkan berzikir, banyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, kerana ini boleh menenangkan hati kita. Dan itu yang saya rasa yang mereka inginkan sangat bila mereka tengah ada macam anxiety dan sebagainya. Kadang-kadang perkara-perkara semudah ini boleh membantu buat masa itu, temporary relief, sambil mereka menanti dan juga mengatur jadual mereka untuk bertemu dengan seorang yang boleh membantu. Mungkin kalau saya boleh tambah lagi, selalunya apabila seseorang itu melihat penyakit mental seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Mizi, mereka akan lihat mungkin ia masalah keagamaan, ataupun mereka akan lihat mungkin ia satu penyakit. Semestinya seseorang itu bukan saja dari segi biological ya, kita akan lihat dari segi psychological ataupun socialnya sekali. Tetapi apabila berbual dengan pakar-pakar psikiatri ataupun psikologi, antara advice yang kita akan beri ialah kalau ada apa-apa support ataupun keluarga ataupun dorongan keluarga ataupun sosial ataupun dorongan agama dan sebagainya yang mungkin anda rasa dapat memberi ketenangan, teruskan. Dan ia juga alhamdulillah buat keadaan yang gerun sekarang, antaranya bagi masyarakat Islam kita ada Ramadan, dan ia mendorong kita kepada kesabaran, ketabahan, dan mungkin walaupun keadaan memang genting, tetapi dengan adanya bulan ini dapat kita tarik unsur-unsur kesabaran untuk diri kita sendiri supaya kita dapat melalui keadaan ini dengan lebih tenang lagi. Dan dalam situasi sebegini ya Dr. kita lihat beberapa individu mungkin mereka enggan untuk bertemu dengan doktor ataupun berjumpa dengan ahli, orang yang pakar, psikiatris dan sebagainya. Mungkin apakah agaknya sebab mereka tidak mahu bertemu dengan doktor? Selalunya akibatnya selalunya stigma. Kerana dan stigma berpunca boleh ada beberapa punca, tetapi antaranya mereka kurang peka tentang keadaan diri mereka sendiri. Memang penyakit mental ini kadang susah, dia sebagai spektrum ya, dan tidak ada susah sebagai individu untuk mengetahui apabila ia sudah melangkah kepada daerah penyakit ataupun ia di daerah normal. Malah kadang-kadang sebagai pakar sendiri susah untuk kita ada tahu perantaraannya, di mana seseorang itu mungkin sedang stresnya memang tahap yang tinggi, dan bila ia akan terus dikatakan penyakit. Antaranya mungkin seperti yang dikatakan Ustaz Mizi, apabila mungkin pemakanan terjejas, fungsi terjejas, konsentrasinya terjejas, ataupun daya tenaganya terjejas, dan ia mungkin dalam lingkungan penyakit seterusnya, ataupun kurang peka tentang apa itu simptom-simptom penyakit secara amnya penyakit mental memang ada simptom-simptom tertentu, tetapi kalau dari kacamata kasar, kalau kelihatan seseorang yang selalunya ceria tetapi tanpa sebab, ataupun mungkin ada sebab, muram, mungkin
mesti ada di akal kita untuk fikir adakah ini penyakit mental atau tidak. Kalau kita tidak pasti, baik rujuk kepada pakar. Kalau pergi poliklinik pun ataupun doktor biasa, mungkin dia dapat mengetahui secara lanjut, secara terperinci sebelum membuat diagnosis. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu rasa ketidaksenangan apabila seseorang saudara ataupun kawan kelihatan mungkin aneh dari segi perbicaraannya ataupun perilakunya lah. Tidak perlu rasa malu. Itu juga antaranya. Ya. Okay, terima kasih doktor. Jadi saya nak tahu jugalah, mungkin kalau kita ada panduan keagamaan bagi penyakit-penyakit sebegini, apakah mungkin seseorang itu harus lakukan, Ustaz? Islam merupakan satu agama yang selalu menggalakkan kita untuk bersikap positif, untuk melihat jalan keluar, jalan penyelesaian. Islam juga mengajar kita bagaimana untuk menenangkan jiwa kita, ya, dengan mengingat Tuhan dan segala kerja amal soleh yang boleh kita lakukan. Kita dapat membaca banyak kisah-kisah dalam Al-Quran juga di mana Nabi, ya, para Nabi-Nabi pun mereka rasa stres, ya, dengan cabaran yang mereka hadapi, dengan umat mereka, dan Allah sentiasa mengingatkan mereka untuk sentiasa bersabar. Allah mengingatkan tentang bagaimana Allah ini sentiasa melihat mereka dan menjaga mereka, ya. Jadi saya rasa ini semua tips-tips yang boleh kita ambil untuk kita amalkan untuk diri kita, dan juga untuk kita memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita bagaimana mereka boleh membantu kita. Kalau kita dalam keadaan kemurungan, dan kita ni jenis, okey, sekarang ini saya tengah tak boleh berbicara lah, tapi bila saya nak bicara, boleh tak awak duduk di sebelah saya dan dengar je, sekurang-kurangnya awak duduk je. Mungkin saya ni marah, mungkin saya akan tinggi suara, mungkin saya akan macam saya halau awak ke apa, tapi itu mungkin saya dalam keadaan itu sekejap je. Saya harap awak tak akan kecil hati dan sebagainya. Jadi kalau kita ni, saya rasa komunikasi penting. Ya, dalam keluarga saya setuju yang stigma tu antara masalah yang terbesar. Kan, saya boleh bayangkan macam tadi doktor nasihat, saya bayangkan apa? Saya bayangkan contohlah kalau hari raya tahun ni kita tak ada ziarah-ziarah, tapi kalau contoh waktu biasa tahun lalu ke tahun depan kan. Kalau kita dengar seorang saudara kita ni, dia contohnya accident, patah kaki. Kita datang, macam mana kaki awak dah baik? Macam mana, dah okey, dah boleh jalan kan? Kalau kita dengar saudara kita ni seorang ni dia pergi IMH. Alamak, nak cakap apa yang macam awkward lah, macam dia ni okey ke tak okey? Nanti dia tengok lain macam betul lah saya cakap. Kita takut kena judge mungkin. Betul. Kita yang sakit takut kena judge, yang mendengar khabar tu dia tak tahu macam mana nak berinteraksi, nak tanya, kerana belum terbiasa. So I think we need to break the stigma, dan saya suka yang kita ada anjurkan perbicaraan hari ini, topik ini, kerana mudah-mudahan ia akan meningkatkan kesedaran masyarakat kita yang it is more normal than we think. Dan jangan lagi kita pandang orang yang ada sakit mental ini sebagai sangat berbeza dengan orang yang ada sakit-sakit yang lain. Sebab ini semua jenis penyakit. Jadi kalau kita bersimpati dengan orang yang mungkin baru melalui pembedahan, ya, tangan mereka dan sebagainya, kita harus juga menunjukkan simpati yang serupa kepada orang yang ada sakit mental. Jadi kembali kepada soalan awak tadi itu tentang apakah nasihat agama kita? Nasihat agama kita untuk bersikap positif. Ya, dan ini yang tadi saya cakap, dan doktor pun setuju yang ia sebenarnya boleh jalan bersama, ya doktor. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surah At-Talaq kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan keluar baginya. Dan dalam ayat yang sama, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerah, ya, kita buat apa yang kita mampu setiap hari untuk terus bersikap positif, ya. Yakin yang keadaan kita akan berubah kepada yang lebih baik. InsyaAllah dengan kita bertawakal kepada Allah ini, Allah itu akan cukup bagi kita, ya. Dan kita akan terus dapat berpegang dengan penuh harapan yang keadaan kita akan lebih pulih tidak lama lagi, insyaAllah. Ya, dengan step-step yang telah pun kita bincangkan tadi. Dia bukan overnight, tapi kita harus banyakkan bersabar, ya, insyaAllah. Dalam pemerhatian doktor lah, ya, berapa lama agaknya jangka waktu seseorang itu akan mengalami masalah mental ni? Adakah ia berpanjangan sehingga 5 tahun, 3 tahun, ataupun ada yang
berbeza-beza? Okay, semestinya actually dia berbeza-beza. Dia kelihatan dari segi antara mereka yang okay, mungkin saya beri ungkapan seperti yang Ustaz Mizi katakan. Kalau katakan tulang patah akibat aksiden, ada yang mungkin pakarnya akan lihat di mana retaknya, cara retakannya, dia akan lihat bagaimana pemulihannya, dan antara retak-retak tulang, saya bukan pakar ortopedik tapi saya berikan umpamaan dan antara bagaimana tulang itu retak, doktor akan memberitahu bagaimana prognosisnya ataupun bagaimana pemulihannya, dan cara pemulihannya pun mungkin berbeza. Kalau kita akan sudah ziarah mereka yang ada tulang retak, ada yang skrunya di dalam, ada yang skrunya di luar, dan operasinya mungkin ada yang 1, ada yang 2, 3, dan sebagainya. Jadi penyakit mental sama, dan saya suka ungkapan Ustaz Mizi dari segi penyakit. Apabila kita lihat penyakit-penyakit lain, kezahirannya ada. Kita boleh lihat dan kita boleh lihat secara jelas. Tetapi apabila seseorang itu mengalami penyakit mental, susah untuk kita lihat dari segi zahir. Mungkin ada kalanya kita ada pemikiran bahawa ni betul ke tak ni? Ya ke awak ini, ataupun awak kurang iman, ataupun awak mungkin ini awak punya pasal lah, bukan atas sebab penyakit. Dan apabila seseorang itu mengalami penyakit mental, dengan macam mana pun dia cuba dengan daya tahan dan daya upayanya sendiri, amat susah. Dan kadang-kala apa yang diperlukan selain dari ubat ialah satu tangan yang menerima dari atas untuk tariknya keluar, ataupun menolongnya bagaimana cara untuk kembali semula lah. Dari segi penyakit mental secara amnya, mungkin mesej saya ialah ia bermacam-macam, dan susah untuk saya katakan berapa bulan, dan ia juga melihat kepada individu tersebut, dan daya tahannya sendiri, dan juga bagaimana keluarga dan masyarakat dapat menolongnya. Jadi ini semua antara faktor-faktor yang penting untuk pemulihan. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita juga pernah mendengar orang-orang kata ataupun pepatah yang menyebutkan al-aqlus salim fil jismi salim, ataupun tubuh badan yang sihat, ada minda yang sihat, ada pada tubuh badan yang sihat, salim ya. Jadi mungkin saya nak minta Ustaz kongsikan sedikitlah apa agaknya cara untuk kita jaga kesihatan mental kita. Saya suka dengan pepatah kata itu dari kecil. Kita di madrasah dulu pernah diajar. Saya dah lama duduk rumah ni kan, badan pun tak banyak bergerak kan. Jadi memang saya rasa itu yang buat saya dan isteri saya pun rasa macam kita macam selalu restless lah. Macam badan ni macam alamak, macam tak tahu kenapa. Padahal kita tak banyak keluar rumah tapi rasa penatnya luar biasa. Dan ini menunjukkan yang sebenarnya badan kita ni perlu banyak pergerakan. Okey. Alhamdulillah kita ada solat. Ibadah solat itu sedikit pergerakan yang kita lakukan setiap hari. Tapi selain daripada itu kita harus juga pastikan kita ada senaman yang boleh dilakukan di rumah. Ya, bulan puasa ni alhamdulillah insya-Allah makanan kita terjaga, tak terlalu banyak sangat makan insya-Allah. Iftar tu lain cerita kalau lauknya berapa banyak. Tetapi kita jaga pemakanan kita juga bukan saja dari segi kuantitinya tetapi dari segi apa yang kita makan kan. Mungkin doktor boleh confirmkan ya sama ada tak pengaruh ya. Kalau kita makan banyak sangat manisan, boleh tak ia mempengaruhi emosi kita contohnya kan. Jadi saya rasa ini pun harus kita jaga, dan macam saya cakap tadi kita kena senam lah. Saya ada anak-anak kecil di rumah ni, kita memang tak boleh duduk diam. Jadi memang kita sentiasa bersenam dengan kejar mereka ke sana sini dan mereka akan ajak bermain dan sebagainya. Di samping bekerja. Kadang-kadang saya duduk sekarang kan kita semua meeting Zoom doktor semua Zoom meeting kan. Jadi meeting tu rasa macam penat, otak penat bekerja tapi badan tak bergerak, gitu je kan. Saya ada meeting semalam sampai 2 jam lebih macam
penat juga badan ni. Jadi kadang-kadang kita ni harus bangun-bangun ya, bergerak supaya kita tak terlalu rasa macam rasa terkurung ni kadang-kadang saya rasa bermula daripada mindset dan mental kita lah. Kalau kita rasa macam, aku ni terkurung dalam rumah, jadi kita rasa stres lama-lama. Tapi sebenarnya banyak yang boleh kita lakukan. Kan kita boleh buat tour di rumah ya. Dari dapur ke tandas, ke satu bilik ke ruang tamu, tu kita berpindah-pindah. Saya pernah dengar satu tip ni, orang kata kita kalau bekerja, jangan bekerja satu tempat je di rumah. Kita ada satu dedicated space, tapi kita kerja situ 20 minit, kemudian kita beralih ke tempat lain. Jadi minda kita ni rasa macam we are moving places. Kita tak terlalu macam stuck in one place lah. Saya rasa itu juga membantu. Baiklah penonton sekalian, kita akan berehat sebentar dan sekembalinya nanti kita akan dapatkan pula nasihat dan tips dari tetamu kita tentang bekerja dari rumah. Jadi teruskan bersama kami di Ramadan kali ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali ke rancangan Ramadan kali ini. Baiklah, saudara penonton yang saya muliakan, baru-baru ini kita dapat lihat ya di kaca TV ataupun di di media sosial kita, 8 daripada 10 orang sebenarnya gemar ataupun prefer untuk bekerja dari rumah. Ya, saya tak pasti kalau mungkin doktor ataupun ustaz prefer kerja di rumah. Ada baiknya juga. Ada baiknya juga ya. Ya. Kalau doktor? Saya sendiri memang orangnya memang suka keluar. Jadi walaupun apabila saya dikerja, memang ada rasa gelisah atau gerun akibat keadaan COVID, tetapi saya lebih suka di luar lah. Lagi aktif lah. Okey. Jadi mungkin doktor, saya nak minta doktor kongsikan pada kita lah ya, bagaimana untuk cara kita kekal positif, kekal produktif semasa kita bekerja dari rumah. Saya rasa kita harus lihat apa yang kita lakukan di rumah. Secara amnya memang perlu untuk kita ada activity scheduling lah. Perlu kita aturkan masa kita supaya, kerana kalau kita di rumah tidak ada aturan, masa akan hilang sebegitu saja. Jadi perlu untuk kita schedule some activity, baik dari segi senaman, baik dari segi meluangkan masa untuk keluarga, makan dan sebagainya. Dan ini penting. Jadi apabila sebelum COVID ini, apabila kita keluar di rumah, pergi bekerja, lunchtime berhenti, salat zuhur dan sebagainya. Aturan itu ditetapkan bagi kita. Tetapi apabila kita di rumah, sekarang aturan ini tidak ada dan ia terpulang kepada kita untuk menjaga waktu sendiri. Dan dengan penjagaan waktu itu tersendiri, kita akan rasa hidup kita mungkin lebih teratur. Kita tidak rasa gelisah kalau termiss deadline ataupun tugas-tugas yang tertentu. Tetapi dengan pengaturan masa itu, kita juga dapat meluangkan masa tertentu untuk keluarga. Masalahnya ada antara kita apabila kita tidak mengaturkan waktu dan kita bersikap sambil lewa apabila tugas-tugas itu datang, dan ia juga dengan serta-merta akan masuk kepada waktu-waktu yang selalunya kita khususkan untuk keluarga. Seperti mungkin selalunya lepas pukul 5 kita dah keluar office, balik ke rumah fokus untuk keluarga. Tetapi kalau kita work from home, kalau kita tundakan, ia akan terus ada di situ dan ia akan mengambil masa keluarga. Dan itu mungkin dapat menjejas tali persaudaraan. Boleh juga menambahkan stres, doktor. Boleh. Teringat lama belum habis kerja dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin walaupun keadaan memang di rumah, tetapi mindanya masih di kerja. Kalau Ustaz Mizi pula bagaimana? Saya selalu lihat Ustaz Mizi aktif di Instagram, buat Instagram live bersama dengan kita teman ataupun dengan pengikut atau followersnya. Bagaimana agaknya Ustaz Mizi bahagikan masa antara keluarga, antara social media, antara kerja Ustaz? Oh, memang payah. Tapi saya punya jawapan sebenarnya sama dengan doktor. Kita perlu ada schedule lah. Kita perlu ada jadual dan kita mengatur bagaimana waktu kita dibahagikan setiap hari. Ya,
Saya ingat bila dibuat pengumuman pertama yang sekolah akan ditutup, saya malam tu juga saya panggil anak saya, yang pertama yang kedua tu cakap, okay, right now sit down, do your timetable. Kan, saya biar mereka menggunakan kreativiti mereka, tapi saya berikan sedikit guidance lah. Okey, ni pagi kena buat apa, kena masukkan apa, sama ada waktu makan, waktu solat, waktu rehat kan, waktu bermain dan sebagainya. Dan pagi belajar subjek apa, malam buat homework apa dan sebagainya. Jadi dah teratur dah. Alhamdulillah, tu satu aspek yang dah okey, kita boleh biarkan, kita hanya perlu mengingatkan sajalah. Kan, dan begitu juga saya dengan isteri saya, kita bertukar jadual lah. Okay, tomorrow what's your schedule? Nanti saya tanya dia tanya saya. Jadi kita tahu. Sebab kalau saya tengah ada meeting, mungkin itu waktu dia free. Jadi dia boleh tengokkan anak-anak contohnya. Dan bila dia tengah sibuk, saya pula yang free, maka saya kena uruskan kerja lain di rumah dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk nak memastikan produktiviti di rumah. Kita kena ada sedikit peraturan dan jadual yang tetap tapi juga fleksibel. Maksud saya, kalau waktu tu kita dah ketepikan untuk sesuatu perkara, tapi there is no urgency, dia bukan perkara yang harus dilakukan serta-merta, kita boleh tundakan. Tapi kalau macam yang doktor sebutkan tadi tu, dia dah kena buat hari ni, kita tak buat. Tengok besok bangun pagi ada tambahan pula kerja. Habis stres lah. Kan? Bila dah stres tu, yang nanti stres, dia mula dengan stres kecil. Lama-lama nanti tiba-tiba dia marah orang kat rumah, marah pasangan, marah ibu bapa, marah isteri, marah anak-anak. Tak pasal-pasal orang lain jadi mangsa kerana dia tangguhkan. Kerana dia tak disiplin. Jadi saya rasa kita harus mulakan dengan itulah, disiplin. Dan doktor, dengan adanya sekarang work from home, bekerja daripada rumah, saya lihat sebahagian daripada kita tidak meletakkan limit. Walaupun dah pukul 6, 6.30, mereka masih lagi aktif bekerja sampai ke 8, sampai tarawih, sampai mereka workaholic lah in a way. So, apa agaknya Saya pun terasa ingat. apa agaknya nasihat ataupun pandangan doktor tentang perkara ini? Okey, ini antara masalah-masalahnya, ada yang mengatakan apabila kita work from home, ia juga, sebenarnya ada yang katakan ia melindungi work-life balance, tapi ada juga yang mengatakan ia menjejas work-life balance. Dan antaranya ialah apa yang dikatakan oleh Ustaz Mizi, disiplin. Dan kita untuk menangani isu ini, kita mesti peka bahawa dengan tidak mengaturkan masa kita secara lengkap, ia akan membawa tekanan kepada diri kita secara peribadi, dan ia juga boleh membawa tekanan kepada keluarga dan saudara mara kita ataupun mereka yang duduk serumah dengan kita buat masa ini. Dan kalau kita mengikut model sebegitu, semestinya kita akan mencuba secaya upaya untuk melunaskan kerja-kerja yang tertentu tanpa ia dibawa kembali kepada masa-masa keluarga lah. Jadi itu antaranya seperti mana yang dikatakan Ustaz. Sebenarnya ia daya disiplin seseorang itulah. Kalau kita sayang kepada kenikmatan tarawih, ataupun sayang kepada kenikmatan keluarga, ataupun sayang kepada kenikmatan yang tertentu, kita akan aturkan ia sebagai prioriti. Dan Ustaz, kalau kita sekarang ini sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan, di mana kita banyak mengadakan amalan ibadah kita, bagaimana agaknya cara untuk kita work from home tapi pada masa yang sama kita teruskan dengan ibadah-ibadah kita? Mungkin Ustaz ada nak kongsikan sikit tips? Nasihat saya adalah kita buat apa yang kita mampu. Jangan kita terlalu berimpian tinggi nak buat macam-macam. Kita cakap tahun ni duduk rumah mesti boleh buat lebih. Alhamdulillah kalau kita diberikan izin, diberikan kelapangan masa yang lebih, yang tidak terjejas dengan kerja kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita meletakkan target yang terlalu tinggi dan kita tidak mencapainya, saya lihat banyak orang dia akan berputus asa. Baru 5 hari Ramadan dia akan putus asa. Baru seminggu Ramadan dia cakap, alamak, semua goal aku semua dah tak dapat, tak meet. Jadi terus dah tak nak buat lagi lah kan. Jadi saya lebih senang kalau kita meletakkan target yang mungkin dia bertahap lah.
Jadi kita mulakan dulu, kita panaskan enjin dulu. Kita tengok, okey, kita ni baru seminggu pertama Ramadan, dah berapa banyak yang boleh kita baca Quran contohnya. Berapa muka surat, berapa banyak solat sunat yang kita tambahkan. Dah berapa badan-badan kemasyarakatan yang telah kita bantu, luangkan masa ataupun memberikan sumbangan wang dan sebagainya. Kalau kita cakap, okey, semua dah dalam 10%, 10% kita dah keluarkan tenaga, masa dan sebagainya. Okey, ni second week kita tambah lagi 20%, boleh tak? Kita tengok kan. Dan kalau kita rasa selesa, semakin selesa saya rasa semakin mudah. Bahkan walaupun kita letak 20%, lama-lama jadi 30% tambahannya, 3 kali ganda. Saya rasa itu tidak mustahil. Jadi nasihat saya adalah buat apa yang kita mampu dulu. Okey. Antaranya juga yang mungkin kita tidak lihat dia sebagai ibadah adalah menimba ilmu. Kan? Sama ada kita melihat Salam SG ada video-video dan sebagainya. Kita melihat organisasi yang lain, masjid-masjid pun banyak buat video, syarikat-syarikat swasta pun banyak mengeluarkan kelas-kelas bengkel-bengkel. Kita timba ilmu. Timba ilmu ni akan memberikan kita keyakinan yang lebih untuk beribadah. Jadi itu pun membantu. Saya lihat soalan yang paling popular sekarang Ustaz, nak solat tarawih berjemaah pertama kali, yang si bapa atau suami tak pernah jadi imam, kan? Jadi saya rasa ini satu peluang yang baik sebenarnya untuk dia kedepankan diri dia, tapi dia memerlukan banyak sokongan daripada keluarga. Jangan pula orang ketawakan bacaan dia tak sedap ke apa ke kan. Itu bukan masalah utamanya. Masalahnya adalah dia berani tak ke depan sebagai seorang pemimpin kan di rumah. Jadi ambillah peluang-peluang yang ada sekarang ini kerana mungkin tidak akan kita lagi mengalami waktu seperti ini doktor. Jadi bisa unprecedented times. Jadi kalau kita dapat buat sesuatu yang mungkin kita tak pernah lakukan sebagai sebuah unit keluarga, mudah-mudahan ia menjadi satu kebiasaan kita pada masa depan. Mungkin untuk menambah dari Ustaz Mizi, bila Ustaz Mizi tengah berbual tentang Ramadan secara bertahap-tahap dan sebagainya, terlintas di minda saya tentang marathon. Jadi it's not a short race, tapi it's actually a marathon. Dan saya membawa ungkapan ini kepada period circuit breaker ni. InsyaAllah kita harap circuit breaker ini berhenti di awal bulan Jun. Betul? Tetapi kita tidak dapat menjangka kalaupun ia dapat di-extend ataupun dipersingkatkan, kita tidak tahu. Dan apabila kita melihat kepada keadaan ini sebagai marathon, kita pace, kita tidak berkelang kabut, kita tidak kawal tenaga dan kita kawal kita punya expectation. Dengan itu kita jaga juga tekanan-tekanan tertentu. Kita dari segi minda ni kita rasa prepared ataupun bersedia, dan kita lihat dari jangka masa panjang bagaimana untuk menangani isu ini. Apabila kita lihat dari jangka masa singkat, ada expectation yang tinggi ataupun berlarutan dan tidak mula sabar, ia juga akan memberi tekanan kepada kita dan orang-orang sekeliling kita. Baiklah, dan mungkin sebelum kita menutup tirai rancangan Ramadan kali ini pada hari ini, ada tak sedikit pesanan ringkas yang boleh Doktor kongsikan buat penonton di rumah? Saya rasa pertama, dalam keadaan genting sebegini, walaupun kita semua terkurung, nak kata terkurung pun mungkin kita masih boleh keluar bit harsh lah, masih boleh keluar. Tapi dalam keadaan-keadaan genting sebegini, saya rasa ini satu peluang untuk kita mendekatkan diri secara peribadi kepada agama ataupun dan juga kepada keluarga. Sebagai masyarakat, tidak selalu kita diperintah untuk duduk di rumah dan duduk bersama keluarga, dan ini satu peluang untuk kita mengeratkan lagi silaturahim. Kedua, seperti yang saya kata tadi, bagi mereka yang rasa berlarutan dari segi simptom-simptom mereka, rasa mereka tidak dapat menangani isu-isu mereka secara sendirian, tanya kepada keluarga, tanya kepada kerabat, dan kalau ia juga tidak dapat memulihkan masalah mereka, jumpa seorang doktor. Dan ketiga, sempena bulan Ramadan ini, saya rasa walaupun kita secara masyarakat ada tekanan-tekanan tertentu dalam keadaan luar biasa ini, Ramadan menjadi
sesuatu peluang untuk kita, sesuatu wadah untuk menerapkan kesabaran dalam apa yang kita sedang mengalami buat masa ini dalam secara masyarakat. Itulah 3 pesanan saya mungkin. Okey. Terima kasih Doktor. Ustaz Mizi pula bagaimana agaknya? 3 pesanan ataupun lebih? Saya tak tahu nombornya, tapi saya cuma nak mungkin rumuskan apa yang telah saya katakan tadi. Kalau kita perlukan ketenangan, kita banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang paling mudah boleh kita lakukan dalam apa jua keadaan. Kita berbaring, kita duduk, kita berdiri. Kita dalam keadaan berwuduk ataupun tidak, kerana kita boleh saja berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kalau boleh kita tingkatkan aktiviti bersama keluarga. Sama ada kita bukan saja duduk makan bersama, tapi kita solat bersama, kita belajar bersama, kita bersenam bersama, dan saya rasa ini semua akan membantu juga fizikal dan juga kesihatan mental kita. Dan yang ketiga sekali, banyakkan berdoa, kerana berdoa ni membuat minda kita mengharap kepada kesudahan yang positif. Berarti kita mahukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik. Dan dalam kita mengharapkan, ingat doa itu bukan saja kita berdoa tanpa melakukan apa-apa, tapi kita berdoa sambil kita berusaha. Ya, jadi berusaha itu akan juga membuat kita sentiasa bergerak dan tidak berduduk saja, berdiam diri saja, dan mudah-mudahan tips-tips yang simple ini akan membantu kita, insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Syed Harun dan juga Ustaz Mizi Wahid atas perkongsian telah dilakukan pada hari ini. Saya ingin kongsikan sedikitlah ya, mungkin ringkasan daripada apa yang telah kita kongsikan, doktor kongsikan, ustaz kongsikan. Pada hari ini, kesihatan mental adalah sebuah perkara yang amat penting, dan penyakit mental adalah sebuah perkara yang serius ya. Dan dalam kita bekerja dari rumah ya, jangan sampai kita abaikan kesihatan mental kita sehingga kan ia menjejas kesihatan mental kita ataupun kesihatan jasmani kita dan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk, mungkin kalau anda ingin kongsikan di Facebook ataupun di Instagram, jangan lupa untuk #SalamSGTV ataupun Ramadan kali ini. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Syed Harun dan juga Ustaz Mizi atas perkongsiannya. Dan buat anda yang menonton, terus kekal di rumah, kekalkan hubungan dan kasih sayang kita bersama keluarga. Dan Ramadan kali ini kita kekalkan hubungan kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, saya Abdurrahman Khazin. Wallahu alam. Wassalamualaikum.